Kita tahu ya, Malaysia seperti yang disebut tadi, dengan hasil mahsul yang tidak ternilai ya, hasil bumi yang tidak putus-putus. Dari merdeka kita ada biji timah ya, kemudian kita ada getah, kita ada kelapa sawit, kayu balak, dan kita dirahmati belum apa-apa lagi dah ada oil and gas daripada tahun 70-an sampai sekarang ya. Kita ada aluminium, kita ada bauxite, hasil bumi yang melimpah ruah. Namun satu misteri mengapa jurang kaya miskin kita nombor 3 di Asia. Dan mengikut EPF, data-data EPF, 80% daripada pekerja bergaji 3,000, bawah 3,000 ringgit sebulan. Dan kita lihat daripada 13 juta pekerja di Malaysia, hanya 11% yang layak membayar cukai pendapatan. Jadi itu dipersoalkan, high income nation but low income rakyat. Jadi Gabungan Merdeka Rakyat mempunyai beberapa tuntutan untuk kebebasan ekonomi. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput Saudara Amar Atar untuk menyampaikan pidato beliau mengenai kebebasan ekonomi tuntutan Gabungan Merdeka Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati rakan-rakan panelis, Datuk Amiga, Encik Uncle Lee, dan semua rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi, pimpinan-pimpinan persatuan anak muda dan lain-lain. Kebebasan ekonomi, kalau kita dengar, kita bercakap tentang bukan sekadar kita nak liberalkan ekonomi kita. Kalau ekonomi, kita akan belajar liberalisation ekonomi. Tapi apa yang kita fokuskan ialah kebebasan dari segi dibelenggu masalah ataupun krisis ekonomi yang berlaku di Malaysia. Kalau lihat, Malaysia menggunakan kadar tetap poverty rate pada anggaran 700 hingga 900 lebih. Tapi kalau ikut UNDP, antara international body United Nation, sepatutnya kita menggunakan kadar kemiskinan juga kadar relatif mengikut pendapatan isi rumah. Dan sepatutnya kita punya kadar kemiskinan kita bukan sekadar sekarang ni Malaysia kita ada 1.7% poverty rate di Malaysia. Tapi kalau hakikatnya, kalau mengikut kajian yang dikeluarkan oleh UNDP, Malaysia sebenarnya berada 20% poverty rate. Kerana apa? Malaysia menggunakan kadar yang ditetapkan oleh Malaysia, tapi tidak mengikut kadar pendapatan isi rumah. Ini masalah. So bila Perdana Menteri membentangkan kita punya kemiskinan dari sejak 1980 hingga sekarang telah menurun 20% lebih, itu mereka banggalah. Tapi hakikatnya tidak mencerminkan realiti di Malaysia. Ini juga telah ditekankan oleh Profesor Jomo Kwame dalam bukunya, dan juga pakar-pakar daripada think tank Khazanah, dan juga antara tokoh ekonomi kita juga, Engku Aziz juga mengatakan bahawa Malaysia tidak boleh lagi bersandarkan pada sandaran yang lama, perlu beredar kepada yang baru. Dan kalau lihat juga jurang ekonomi kita, jurang pendapatan antara miskin dan kaya tidak berubah banyak sejak 1980. Gini coefficient kita 0.4. Dan sekarang ini juga kalau ikut data daripada Gini coefficient pada tahun 2012, kita masih lagi di ruang lingkup yang sama. So ini menjadi persoalan besar, kenapa situasi ini berlaku. So kalau lihat di dalam dasar ataupun kebebasan, 7 kebebasan ini adalah kebebasan ekonomi. Yang pertamanya menyentuh kadar kemiskinan mutlak, tidak boleh lagi diguna pakai kerana gunakan kadar kemiskinan relatif, dan wujudkan gaji minimum yang adil dan seksama buat semua. Kalau kita lihat, UNDP telah menetapkan bahawa sepatutnya berada pada paras 1,813 ringgit. Bayangkan sekarang Malaysia mengenakan gaji minimum, kalau Peninsula kita meletakkan 900, di Sabah Sarawak kita meletakkan 800 ringgit. Dan ini masalah yang berlaku. Kalau kita lihat MTUC, kita Persatuan Pekerja, mereka demand untuk letakkan sebanyak 1,200. Kalau lihat tegasan daripada PSI, mereka menakkan supaya gaji minimum ini dinaikkan 1,500. Tapi apa pun situasinya, dengan implementasi GST yang ada, sudah pasti kos sara hidup, bebanan rakyat itu sudah meningkat.
kita tidak boleh lagi mengatakan bahawa tidak ada kepentingan untuk kita menjalankan polisi gaji minimum. Sebab sangat penting, sebab saya mengaitkan dengan kadar kemiskinan relatif dunia. Yang kedua yang menyentuh tentang pekerjaan yang wajar dan gaji yang adil untuk semua rakyat. Secara prinsipnya tiada seorang pun yang bekerja sepenuh masa harus berada di dalam kemiskinan. Saya akan pilih poin-poin yang penting, antaranya ialah pembatalan cukai GST, cukai keuntungan modal dan cukai warisan terbukti cukai yang lebih baik dalam merapatkan jurang pendapatan antara kaya dan miskin. Kerajaan mengatakan bahawa GST telah diimplementasi lebih daripada 100 buah negara. Kita panggil GST. Tapi mereka lupa tentang satu cukai yang kita panggil CGT, Capital Gains Tax, yang juga telah diimplementasi lebih daripada 127 buah negara. So biasa Masa akan kata kita GST telah diimplementasi kebanyakan negara-negara membangun, tapi juga boleh lupa bahawa CGT juga telah diimplementasi di negara-negara yang membangun. Dan kalau kita lihat CGT ini, dia tidak bersifat regresif, yang mana ini hanya tidak akan menekan rakyat yang berpendapatan rendah. Untuk pengetahuan rakan-rakan sekalian, GST kalau kita lihat daripada analisis yang dikeluarkan oleh CPDS, Center Poverty Development Centers, dan juga daripada rakan-rakan profesor daripada Universiti Terkemuka, mengatakan bahawa masalah GST ialah kerana sistem yang regresif. Miskin ke, hang kaya ke, hang miskin, hang tengah ke, semua disapu bersih 6%. Kalau kita lihat di negara-negara Norway, negara Scandinavian, negara-negara seperti Jerman, mereka mengamalkan GST pada kadar yang berbeza-beza mengikut taraf ekonomi. Orang kaya dikenakan cukai yang lebih tinggi, seperti di Jerman 25%, sebab mereka mampu. Sederhana diletakkan pada 10%. Kalau yang rendah 3%. Dan pastinya lobster dikenakan GST di sana. Tapi Malaysia tidak. Tak tahu mungkin makanan kegemaran tu. Dan keuntungan yang dikira-kira kalau CGT ini juga antara polisi yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat bagi mengganti cukai GST, dan hasilnya dijangka daripada CGT ini ialah sebanyak 3 bilion. Dan yang paling penting, tidak menekan rakyat pada yang berpendapatan rendah. Itu prinsipal sebuah percukaian yang patut diamalkan. Dan juga yang paling penting ialah berkaitan dengan batal TPPA. Mahathir cukup lantang dalam soal TPPA ni, kerana beliau mengatakan bahawa TPPA akan menyebabkan negara akan menjadikan negara tidak mempunyai kuasa dalam mengurus takbir ekonomi. Kerana apa? Ekonomi kita, kalau kita compare dengan negara Amerika Syarikat, those are country we consider as developed country, we are uncomparable. Sebab kita punya GNI per capita, kita punya growth rate compare dengan developed country are very very far. Sebab tu kalau kita nak bukakan kita punya ekonomi secara terbuka, sudah antara jangkaan yang paling tepat ialah, ataupun yang kita boleh jangkakan ialah, pertamanya mereka akan mengawal struktur ekonomi kita. Banyak-banyak small medium enterprise, syarikat kecil, PKNS ataupun IKS, pastinya mereka juga akan dikawal. Dan antara jangkaan daripada antara dalam artikel Profesor Terence Gomez, mereka sudah mengatakan bahawa situasinya akan berlaku selepas TPPA, antaranya adalah yang mana first, Malaysia tidak ada kuasa dalam mengurus takbir ekonomi kita. Kita tidak boleh dan yang paling dahsyatnya TPPA ini, kita rakyat tidak didedahkan dengan beberapa enactment, perjanjian-perjanjian yang ada di dalam TPPA. So, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar perundangan, ahli politik, NGO, aktivis tidak boleh mengkaji secara kritikal, secara terbuka apa yang ada di dalam TPPA itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga dalam kebiasaan ekonomi juga, kita menekankan bahawa iktiraf hak kolektif pekerja
dan menghadkan penggunaan pekerja asing dalam industri tertentu. Sepatutnya kerajaan perlu meningkatkan levi ataupun levi pekerja asing pada RM5,000 dan menghadkan penggunaan tenaga kerja asing untuk setengah industri, khususnya industri pembuatan dan juga perkhidmatan. Semua yang telah kami sebutkan ini ialah berdasarkan kajian-kajian pakar-pakar perundangan, pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar aktivis juga. Dan kalau lihat, kebebasan ekonomi adalah satu perkara yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Miskin, kaya, sederhana, semua juga terkesan. Sebab itu bila kata GST ini tidak ada impact kepada golongan miskin, itu adalah satu penafsiran ataupun jangkaan yang salah. Kerana situasi pada hari telah menunjukkan ramai yang terbeban, dan kita sebagai anak muda pada hari ini tidak boleh berduduk diam. Sebab itu satu mil ini sebagai satu indikator kepada kerajaan, kepada kita, bahawa majoriti rakyat Malaysia menolak sistem polisi GST ini diimplementasi di Malaysia. So, saya menyeru rakan-rakan untuk turun pada 1 Mei ini di dataran Merdeka, dan jangan rasa takut. Kalau rasa tertangkap, Dato' Amiga ada, dia boleh tolong. Saya akan turun juga. So kalau Dato' Amiga ada tertangkap, kita juham, kita DLFL dan sebagainya. Jadi itu, terima kasih. Mungkin kita agak tak heboh. Mungkin last kali saya nak buat satu perpustakaan, kita paksakan tu ya, iaitu jeritan keramat seorang rakyat. Saya sudah semua dah biasa dengar. Ikut sama-sama biasa semua dengar semuanya. Saja dia banyak foyo sikit. So, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. hancur, 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 kezaliman, kezaliman. Terima kasih. Terima kasih yang Saudara Rahmat. Saudara Rahmat malam ni. Okey, tadi Saudara Rahmat telah menceritakan mengenai tuntutan kebebasan ekonomi